Projek pembinaan Pusat Kanser Sarawak di Kota Samarahan dijangka bermula tahun depan. Satu taklimat tender dan lawatan tapak kepada kontraktor yang melepasi proses prakelayakan telah diadakan semalam. Taklimat serta lawatan turut dihadiri Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Sesi tersebut bertujuan memberi penjelasan terperinci mengenai skop projek. Ia bagi membolehkan kontraktor menyediakan cadangan reka bentuk sebelum tender dimuktamadkan. Hopefully, we can appoint them by early next year, by January 2027, as I mentioned earlier on. Yeah. And from that time onwards, there is 5 years given to them, 60 months to complete the project. Yeah. Pusat Kanser Sarawak akan dibina di kawasan seluas 10.93 hektar bersebelahan Pusat Jantung Sarawak. Ia bakal menyediakan 310 katil serta perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dan terapi selular. Sarawak meluluskan dana pendahuluan sebanyak RM1 bilion bagi projek itu sebelum dibayar balik Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri turut meluluskan pembiayaan tambahan RM500 juta bagi perolehan peralatan perubatan. Jambatan Sejingkat di Kuching akan menjadi nadi kepada projek mega lapangan terbang Tanjung Embang dan pelabuhan laut dalam di Asajaya. Infrastruktur tersebut akan menyediakan akses lebih pantas untuk kedua-dua projek berkenaan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Aidil Lariwu berkata kerajaan negeri turut merancang pembinaan jambatan dan jalan baharu di kawasan berkenaan. Sudah diluluskan sebanyak hampir 300 juta jambatan dan jalan raya yang menghubungkan ke kawasan Tanjung Embang. Ia pun begitu juga di pihak Kerajaan Sarawak juga merancang membina beberapa lagi jajaran laluan jajaran jalan yang menghubungkan Samarahan, Kuching ke kawasan lapangan terbang nanti. Ya, bergantung dengan reka bentuk ataupun plan pembangunan lapangan terbang baru dan juga deep seaport yang baru nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau perkembangan projek jambatan Sejingkat di Kuching. Projek itu kini mencapai kemajuan 94% dan dijadual siap Oktober ini. Jambatan sepanjang 1.2 km itu akan menjadi laluan utama pengguna dari kawasan pesisir menuju Kuching. Terdahulu, Datuk Aidil turut meninjau pembinaan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK2. Projek mencatat perkembangan memberangsangkan kira-kira 5% mendahului jadual. Time completion is March. End of March 2028. But however, with the contractor commitment to push the project earlier or faster, they can complete early 2028, January, February. 13% progress is equivalent to nearly 5% ahead of schedule. Projek bernilai RM550 juta itu kini memasuki fasa pembinaan struktur utama Dewan Konvensyen termasuk pemasangan bumbung. Apabila siap kelak, ia bakal menjadi mercu tanda baharu Sarawak. Pelancongan bertanggungjawab perlu menjadi pemangkin transformasi positif. Pendekatan itu menekankan keseimbangan antara kemakmuran ekonomi dengan kelestarian alam sekitar dan keterangkuman sosial. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sarawak komited membangunkan sektor pelancongan yang memberi manfaat bukan sahaja kepada pelawat tetapi meliputi komuniti. Responsible tourism is not a rhetoric or marketing buzzword. It is a strategic and practical approach to tourism development, one that places people, places and the environment at the heart of decision making. Beliau berkata demikian pada perasmian Persidangan Antarabangsa Pelancongan dan Hospitality Bertanggungjawab 2026 di Miri. Persidangan menghimpunkan penyelidik, pembuat dasar, pemain industri serta organisasi antarabangsa. Program menyediakan ruang kepada peserta berkongsi idea dan memperkukuh kerjasama dalam memperkasa pelancongan lestari.
Wanita Sarawak memainkan peranan signifikan dalam setiap fasa pembangunan negeri. Bukan sahaja menjadi pelindung institusi keluarga, malah penggerak ekonomi, pemimpin komuniti dan ejen perubahan sosial yang kental. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu penerbitan buku Wanita Sarawak secara tahunan antara bentuk penghargaan atas jasa dan sumbangan besar mereka. Ia telah dimulakan sejak 2010 dan menghimpunkan 405 personaliti dalam pelbagai bidang. Beliau berucap pada pelancaran buku Wanita Sarawak 2026 bertajuk Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Naskah terbaru itu menampilkan penglibatan dan kejayaan 23 personaliti yang berkecimpung dalam bidang ekonomi digital. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memaklumkan sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 akan diadakan di Kuching 2 Ogos depan. Sambutan bertemakan Sarawak Women in Digital Economy. Kira-kira 800 jemputan akan menghadiri majlis berkenaan secara fizikal, manakala 45 daerah di seluruh Sarawak akan mengikuti sambutan secara dalam talian. Pelbagai aktiviti telah disusun atur termasuk forum serta pameran oleh pihak kementerian serta agensi di bawahnya, rakan strategik dan usahawan wanita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadual menyempurnakan majlis perasmian. Kemuncak sambutan penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori. Penduduk di bahagian Sibu dan kawasan sekitar dipelau hadir ke program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu bermula Jumaat ini. Program 3 hari itu akan berlangsung di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Menurut kenyataan urus setia induk program SKS 2026, program berfungsi sebagai platform dekati rakyat dengan menyampaikan pelbagai maklumat, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan termasuk aerodance, SKS Funwork, sukan komuniti, pameran pembangunan, jualan usahawan tempatan, pameran agensi kerajaan, malam budaya dan konsert rakyat. Lebih 70 hadiah cabutan bertuah menanti para pengunjung sepanjang program berkenaan. Majlis perasmian bakal disempurnakan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sabtu ini. Polis Kuching menahan 2 lelaki tempatan disyaki memiliki lebih 1 kilogram dadah. Suspek yang berumur 38 dan 51 tahun ditangkap Isnin lepas di Kampung Bintawa Ulu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu berkata semasa tangkapan, polis merampas 1.027 kilogram dadah jenis syabu. Dadah tersebut dianggap bernilai RM51,397. Polis turut menyita wang tunai berjumlah RM3,303 disyaki hasil aktiviti pengedaran dadah. Ujian saringan air kencing mendapati salah seorang suspek positif dadah. Kedua-dua suspek ditahan reman sehingga 14 Julai ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.